الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Yang saya kasihi sidang muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari jemaah sekalian, malam ni kita akan masuk ke bab yang ke-19. Ahli jemaah, sebagai satu motivasi untuk kita dalam beribadah, jangan kita mengabaikan doa dalam setiap keadaan. Kerana bagi setengah orang dia berasa macam doa ni satu perkara yang perlu ada tata tertib dia, satu perkara yang perlu ada peraturan dia. Sedangkan untuk berdoa dia tidak terikat dengan apa-apa peraturan. Dia tidak terikat dengan pakaian yang bersih ke atau yang tidak bersih, maknanya yang tidak suci ke. Dia tidak terikat kita duduk di mana sekalipun, sama ada di masjid ke, di kedai kopi ke. Maksudnya doa itu dia boleh kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bila-bila masa, pada mana-mana tempat sekalipun. Contohnya dalam bab, kita kata dalam bab buang air, kita baca doa untuk masuk ke tandas Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Setengah ulama kata doa tu dibaca bukan di depan pintu nak masuk tandas. Doa tu dibaca bila mana kita sudah get ready nak buang air, bermakna kita berada atas mangkuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Diberi pengecualian kepada doa tu kerana doa tu khusus Nabi ajar. Mana dia punya bukti, mana dia punya dalil dia? Kerana pada zaman Rasulullah SAW tidak ada istilah tandas sebagaimana tandas yang kita tengok sekarang. Orang Arab zaman dulu kalau nak pergi buang air, mereka akan pergi ke tengah-tengah padang pasir. Dan dah ada dah masa ni untuk wanita, masa ni pula untuk lelaki, bahagian tepi ni untuk lelaki, bahagian sebelah sana untuk wanita. Jadi tak ada satu benda, tak ada satu bangunan yang kita boleh kata tandas. Balik pada cerita asal, maknanya nak baca doa mana-mana pun boleh, tapi kita dilarang berzikir dalam tandas. Itu ulama sudah sepakat lah, kan? Ini jemaah sekalian, ada sesetengah atau beberapa doa yang mana Nabi SAW dengar daripada sahabat-sahabat dia baca, terutama dalam solat. Selepas daripada tu Nabi mengakui doa tersebut. Antara contohnya doa i'tidal. Doa i'tidal ni salah seorang sahabat Nabi dia baca selepas mana sami'allahu liman hamidah. Kita sebut sami'allahu liman hamidah, dia sebut Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ini doa yang cukup simple, yang ramai orang amal. Alhamdulillah, dia kata sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Yang memberi maksud iaitu wahai Rabb kami, bagimu segala puji, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan yang penuh dengan barakah. Selepas pada selesai semayang, bila mana Nabi dengar sahabat dia baca doa yang tadi, Nabi tanya, siapa kalangan kamu yang baca doa tadi? Maknanya doa tu Nabi tak ajar. Nabi tanya, sahabat yang baca tu pun senyap je. Tapi bila mana Nabi keluar statement, Nabi kata
Nabi kata, aku melihat lebih 30 malaikat berebut untuk menjadi yang pertama kali mencatatnya, yakni mencatat bacaan orang tadi. Maknanya malaikat ni berebut-rebut nak mencatat amalan bacaan doa orang tadi. Bila mana Nabi kata macam tu, sahabat ni pun dia istihalah, dia kata, betul saya ya Rasulullah. Maknanya sahabat ni dia takut buat satu-satu benda yang baru dalam beribadah ni. Tapi bila Nabi kata ada kebaikan di sebalik bacaan tu, dia mengaku. Setengah kata riwayat dia, sahabat tu nama dia Rifa'ah Arifu Al-Zurari. Rifa'ah. Kemudian doa yang kedua, yang mana doa ni Nabi tak baca tapi sahabat baca, tapi Nabi akui dia boleh dibaca dalam solat kita, iaitu doa iftitah ataupun doa istiftah. Sama ya. Kadang orang sebut iftitah, kadang orang sebut istiftah. Benda tular, iaitu doa permulaan bagi solat selepas kita takbiratul ihram. Dia baca macam mana? Seorang sahabat Nabi dalam satu riwayat dia baca dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia baca pendek. Adapun hak kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati sampai habis. Kita baca tu ahli jemaah, dari segi teknikal dia salah tu. Salah dari segi teknikal macam mana? Kita menggabungkan dua doa. Satu doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sudah sadah doa tu. Kita mah wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati. Sekiranya kita faham bahawasanya doa tu dia dalam bentuk serangkap yang sama, salah. Dia separate, dia bukan daripada satu doa yang sama, berbeza. Mana kalau kita nak pilih baca wajah tu, baca wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Dia ada keseluruhan riwayat doa yang kita boleh baca semasa iftitah, tidak kurang pada 12 bentuk doa. Yang paling pendek Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sebab itu Nabi memang galak kita baca doa iftitah setiap kali kita nak mula solat, bukan hanya solat sunat saja. Kadang orang dia kata nak solat fardu lah baca doa iftitah, tidak. Solat sunat lagi boleh. Contoh pada bulan puasa, kita tak lama lagi nak puasa, nak sembahyang tarawih. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak sampai 5 saat, tak sampai 10 saat lah mudah. Sebab tu tak boleh nak tinggal. Hal yang kita nak baca panjang, silakan. Kalau dah dengan masa, kalau rasa tarawih tu memang tak dah, kecuali imam tu mari dia baca rakaat pertama sepipi, rakaat kedua sepipi, tu tak apalah. Kita kata pada rakaat pertama kita dan baca iftitah dengan bacaan yang panjang. Jadi bila mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia baca Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar, walhamdulillahi katsira, dan segala puji baginya, segala puji yang banyak baginya, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah itu pada waktu pagi dan waktu siang hari. Gapa dia? Nabi kata, sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi, sebab pintu-pintu langit dibuka kerana kalimat itu. Nabi declare, Nabi istihar bahawasanya Nabi begitu kagum dengan ucapan sahabat tadi, dan ucapan tadi menyebabkan pintu-pintu langit dibuka kerana kalimat itu. Maknanya siapa nak angkat doa masa itulah Allah mustajab. Ni doa-doa yang mana datang daripada sahabat Nabi, dan Nabi tidak mengingkari dia, malah Nabi menggalakkan baca. Jadi jangan kita tinggal daripada berdoa. Adik jemaah, bagi orang hak sudah ada kesan pengalaman rohani dia atau pengalaman kehidupan dia dengan barakah atau dengan mustajab atau dengan makbulnya doa, dia rasa doa tu menarik. Adapun bagi orang yang sentiasa berdoa, dia rasa nak berdoa pun macam Allah tak nak makbul. Ni orang gini kita kata boleh rosak akidah. Kerana Allah itu maha mendengar lagi maha memberi mustajab doa kita.
Dia boleh dengar, dia boleh makbul doa kita, dia hak terima, dia hak ijabah doa kita. Bagaimana layaknya kita nak mengatakan Allah tidak mengabulkan doa kita? Dia pattern yang Allah kabulkan doa kadang-kadang berbeza dengan yang kita minta, tetapi maksudnya sama. Mungkin kita kata, aku berdoa, ya Allah, aku nak jadi kaya, tapi Allah tak bagi kita kaya. Bila kita tua, umur 70, 80, anak kita jadi kaya, anak kita jutawan, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa kita semasa kita hidup, tapi bukan untuk kita, untuk anak kita, tapi kita boleh rasa. Kita kata, ya Allah, aku naklah kau Zainab ni deh, kena benar nak kau Zainab ni, tapi Allah tak bagi kita Zainab, Allah bagi kita Fatimah deh. Fatimah ni kita tak silah deh, sebab kita dah berdoa Zainab. Rupanya kita hidup dengan Fatimah ni 40 tahun. Boleh anak, boleh cucu, tak ada masalah apa, tak ada berlaku pertingkaran apa, semua siapa boleh bercerai berat, tak ada. Bahagianya kita. Bermakna Allah Maha mengetahui bahawasanya Fatimah tu lebih baik, lebih layak bagi kita berbanding dengan hak kita nak. Sebab kita nak ke Zainab tu sebenarnya kita nak kebahagiaan. Bukan kata kita nak nikmat seks, nikmat kecantikan dia, tidak. Ahli jemaah, ada satu kisah seorang syekh. Ni kisah benar, anda dengar daripada seorang Dr. Khalid Basalamah, ada dalam YouTube, ada dia cerita seorang hamba Allah ni, dia kesuntukan duit untuk perbelanjaan pembedahan mak dia adalah sekitar berapa ratus ribu gunih. Gunih ni duit Mesir, kata silap anak puluhan ribu, 30,000 begitulah, untuk operation pembedahan mak dia. Jadi satu hari syekh ni, dia daripada wilayah lain, tapi dia pergi ke wilayah, kita kata pergi wilayah ada pemuda tadi. Kebetulan kerana dia ada satu urusan, jadi bila dia berada di hotel, dia turunlah untuk semaya subuh. Sebab orang, kalau kita ni biasanya bila duduk di hotel, kita tak semaya lah subuh di masjid, kita semaya di hotel tu ya. Tapi kerana syekh ni dia biasa dengan masjid, dia pergi ke masjid. Dia pergi lebih awal daripada masuk waktu subuh, dan dia nampak seorang pemuda ni sedang berdoa. Doa dia lantang dan kuat dan merintih, dan dia menangis. Dan dia sebut, pemuda ni sebut, dia perlukan duit sejumlah sekian-sekian untuk pembedahan mak dia. Jadi syekh ni pun dengar, daripada jauh lebih kurang tu syekh ni dengar. Dan syekh ni kata, dia cerita, syekh ni kata, dia terkedu lah, terkedu dan takjub, sangat sedih. Dia kata doa yang dipanjatkan oleh pemuda tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak minta tolong Allah beri rezeki ke dia. Jadi bila mana sudah masuk waktu apa semua, kerana syekh ni orang terkenal, bila masuk waktu, imam-imam apa semua, beberapa orang biasa di masjid tu kenal dia. Dia kata, syekh, apa kata syekh jadi tu imam. Syekh ni pun kata dia penat, tapi kerana jemputan dia jadilah imam. Dia pun jadi imam. Selesai semaya, ada seorang jutawan Mesir ni, kerana dia kenal dengan syekh ni, dia kata lama dah nak jumpa dengan syekh ni, dia kata. Jadi dia bersalih apa semua, dia kata, syekh, lama dah saya nak jumpa dengan syekh, kerana berasa macam teruja dengan cara penyampaian syekh apa semua, sukanya dia. Dan dia pun beri satu dia punya hajat. Dia kata dia ada sejumlah duit, dia sebut nilai tu, syekh ni cerita, dia sebut nilai tu 100% serupa dengan hak tu sebut. Maknanya hak lelaki pemuda tadi berdoa dengan kadar yang sama. Jadi syekh ni pun kata, kawan ni dia offer duit dia. Dia kata, saya ada sejumlah duit sebanyak ni, jadi nak beri ke syekh, syekh buat lah. Nak hantar ke pusat tahfiz, kau nak hantar ke siapa-siapa, berilah, uruslah duit ni. Jadi syekh ni pun kata, subhanallah, dia kata, aturan Allah Subhanahu Wa Taala tu macam ada dah perjanjian. Dia pun kata, sekejap, syekh tu kata, dia bangun, syekh ni bangun, dia pun cari-cari pemuda tadi, ada di ujung, dia panggil. Dia kata, mari sini, duduk sini, kecek mata. Ni ada, dia kata, jutawan ni, dia kata duit sebanyak-banyak ni, dia nak wig apa semua. Dan syekh ni kata, aku rasa selayaknya pemuda ni untuk dapat sejumlah wang ni, kerana aku dengar dia doa tadi, dia nak sejumlah duit ni untuk pembedahan mak dia. Jadi jutawan ni pun bui ke dia. Selesai urusan. Nampak ahli jemaah bahasanya
kelebihan dan juga waktu kita berdoa tu penting. Kelebihan berdoa tu satu benda dah, fadilat berdoa tu. Dan masa kita berdoa tu, Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia ijabah dalam masa sama, pertolongan tu datang selalu. Ada satu cerita lagi. Seorang perempuan di Madinah. Ni kisah benar sekitar 2-3 tahun ni lah. Seorang perempuan ni, dia balik daripada beribadah di Masjidin Nabawi di Madinah. Dia pun naiklah kita kata Grab, kereta sewa ni. Bila dia naik kereta sewa ni daripada Masjidil Haram, Masjidin Nabawi nak sampai ke rumah dia satu jarak yang agak jauh sikit. Dia kata sekitar ada setengah jam. Siapa bila mana keluar daripada kawasan Madinah nak pergi ke rumah dia, driver ni ada niat jahat. Driver ni dia niat jahat nak cuba memperkosa wanita ni. Jadi perempuan ni dia ada insting, kita rasa naluri, dia berasa lain dah. Sebab jatuh ni driver ni dia kena pergi ikut lain, dia ikut jalan gelap apa semua. Apa berlaku? Perempuan ni on the spot dalam masa sama dia rasa bimbang, dia rasa takut, dia rasa curiga dengan driver ni. Dia terus angkat tangan doa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, andainya ibadah yang aku buat di Masjidin Nabawi tadi, aku semaya sunat, aku baca Quran apa semua itu ikhlas untukmu ya Allah, maka bantu aku ya Allah. Tu ya doa dia. Pendek lah. Tiba-tiba kereta lelaki ni bawa ni, taksi ni kita kata dia kena blok oleh sebuah kereta lain di depan dia. Tiba-tiba kereta tu mari blok, dan tubik daripada kereta tu ayah si perempuan ni. Bila mana tubik dari kereta ayah si perempuan ni, ayah dia tak kecek banyak, dia buka pintu kereta sewa tadi, suruh anak dia naik kereta dia. Main naik balik rumah. Dan masa dia naik kereta tu pula, perempuan ni cerita ada bersama dengan dia, ayah dia dan juga kakak dia. Naiklah kereta sampai ke rumah. Tak kecek banyak ni. Sampai rumah, beri, ayah dia kata masuklah dalam rumah. Bila dia masuk dalam rumah ahli jemaah, satu benda yang ajaib berlaku. Ini kita kata kelebihan bagi orang berdoa, keyakinan bagi orang berdoa. Bila dia masuk rumah, dia buka pintu, dia nampak ayah dia dengan kakak dia duduk di sofa tengok TV. Dia kata, tidak ke ayah dengan kakak tadi pergi ambil kita sana, buat balik rumah gapo ke. Saat ni duduk dalam kereta, kita masuk. Ayah suruh kita masuk. Ayah dia kata, tak tahu tak ada gapo. Maksudnya, Pak Anas nak cerita, nak sampaikan hijab Allah Subhanahu Wa Taala bila kita berdoa, dia akan datangkan pertolongan dalam bentuk yang kita tak boleh nak fikir. Mungkin kita kata, ni doa ni jadi gini dah. Cara nak jadi lagu mana hijab Tuhan. Nah, jadi bingung, keluar dia. Keluar. Lepas tu kita takut dalam setengah-setengah orang berdoa ni, kalau doa dia mustajab, kita takut. Terutama doa ibu bapa kita. Kalau kita buat jahat, tak buat tak baik, bila dia berdoa kita takut. Sebab tu kalangan sahabat Nabi SAW, antara sahabat Nabi yang mulut masing, kita kata selalu berdoa, doa dia Allah ijabah, Allah makbul, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ada sekali satu cerita tu, bila mana Sayyidina Umar ni hampir setiap malam dia akan keluar. Dia pakai pakaian preman, kita kata pakaian orang biasa, dan dia akan bawa dia punya rotel. Dia akan keliling kota Mekah. Dia tengok siapa dia ada duduk saja, duduk sembel, kau duduk buat kerja apa-apa, kau sedar lah. Dia akan bedah dengan rotel dia tu. Satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas dia berjalan dan juga jumpalah dengan seorang pemuda ni. Pemuda ni memang kita kata duduk melepok lah. Bila Sayyidina Umar tengok pemuda tu, Sayyidina Umar ambil rotel pergi bedah dia. Masa bedah dia tu, Sa'ad bin Abi Waqqas sedar teh. Sa'ad bin Abi Waqqas jangan teh dia. Sayyidina Umar punya disiplin dia punya backing dia dengan Sa'ad bin Abi Waqqas sekali dia bedah. Bila mana Sa'ad bin Abi Waqqas kena bedah, dia pun cuba lari daripada Sayyidina Umar dan dia nak angkat tangan berdoa. Sayyidina Umar pun dengan naik kuda dia selalu pergi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata jangan berdoa. Sebab apa? Sebab banyak kali Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia berdoa memang Allah mustajab. Antaranya kisah paling masyhur, kisah bila mana dia jadi gubernur di Kufah. Kufah ni di Iraq.
Dia jadi gimana di Kufah, ada orang tuduh dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia bukan orang hak baik, bukan orang hak jauh lah. Kadang-kadang dia jadi tok imam pun dia lebih kurang. Mana kita kata batuk, kan? Batuk tangga, ke apa? Melepas batuk di tangga. Dah gitulah. Ala-ala kadar. Lepas tu dia tuduh macam-macam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata kalau harta rampasan pergi ambil ke dia, dia tak bagi secara adil. Banyak harta, banyak pengurusan duit kerajaan dia guna pakai cara dia nak. Ni tuduhan cukup berat. Orang tu pula hak tuduh tu, satu masa Sa'ad bin Abi Waqqas angkat tangan doa. Dia doa ni depan Umar. Kerana Umar kata si anu kata mu lagu ni. Dia angkat tangan, dia doa depan Sayyidina Umar, dia kata doa dia punya gini, anak baca Allahumma in kana 'abdan hadza kaziban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umruhu wa atil faqrahu wa 'arid lil fitan. Sa'ad bin Abi Waqqas kata amma wallah, dia kata sungguhnya demi Allah, Allahumma in kana 'abduka hadza kaziban, sekiranya hak jantai hak kata tadi, pemuda kata tadi dia seorang yang pendusta, mana sekiranya dia dusta lah. Qama riya'an wa sum'atan, dia cerita keburukan aku tu kerana dia berasa riak, berasa nak tunjuk-tunjuk, ataupun sum'ah wa sum'atan. Dia berkata fa'atil umruhu, maka panjangkanlah umur dia. Sa'ad bin Abi Waqqas suruh doa pada Allah, minta supaya orang yang kata tuduhan ke dia tu, hak kata pendusta tadi tu, dia minta dengan Allah supaya panjangkan umur dia. Wa atil faqrahu, dan panjangkanlah kefakiran dia, maknanya lamakanlah tempoh kefakiran dia tu. Wa arid lil fitan, dan dedahkanlah dia dengan fitnah, maknanya timpakanlah dia dengan fitnah. Dan ini riwayat cerita pemuda tadi tu, hak mana dia tuduh Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah Subhanahu Wa Taala ijabah doa ni. Kawan tu memang usia dia tua baru nak mati. Setengah kata dia tu sudah tua, mata tu sudah menutupi, kening ni sudah menutupi mata, dan dia berada dalam keadaan mengacau, mengganggu perempuan-perempuan muda. Tu dalam keadaan fitnah. Kesan daripada doa Sa'ad bin Abi Waqqas, orang tuduh dia. Jadi kita ada jemaah, kalau orang tuduh kita ada dua pilihan. Sama ada nak doa supaya Allah beri balasan ke dia, ataupun kita nak doa hak lebih baik, Allah beri hidayah ke dia. Tapi banyak mana kita dia kata semoga Allah beri hidayah ke dia lah. Tapi hati dalam tu berasa macam tak sih. Macam tak sih lepas juga. Kita berasa berdendam benar lah. Jadi terpulang atas kita, hak kita. Kalau kita nak doa supaya Allah balas sebagaimana dia buat kepada kita, sakit hatinya kita, supaya itulah biar dia rasa Allah boleh. Benda tu adalah hak kita. Jadi insya-Allah di jemaah daripada perkongsian tadi, ni kita sambung pengajian kita pada bab yang ke-19, babu ma jaa fi masyiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu cara Rasulullah SAW berjalan. Babu ma jaa fi mishyati Rasulullah sallallahu mishyati, cara berjalan. Hadis yang ke-119, Abu Hurairah berkata, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhi wa la ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tutwa lahu inna lanajhuda boleh baca juga anfusana wa innahu la ghairu muktaris." Hadis yang ke-119, Abu Hurairah berkata, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah." Aku tidak pernah melihat perkara lain yang lebih indah daripada Rasulullah SAW. Ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhi. Matahari seolah-olah beredar pada wajah baginda. Maknanya dia kata tak pernah lah dia tengok bagai hak comel ni kecuali seumpama matahari beredar atas wajah ataupun pada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam.
Aku juga tidak pernah melihat orang lain yang berjalan lebih cepat daripada Rasulullah. Dia nak ayat cara Nabi jalan. Maknanya Nabi jalan ni cepat. Nah, bumi ini seolah-olah dilipat untuk baginda. Maknanya Nabi ni dia berjalan tu, kalau kita orang ayat cepat ni dia buat mai dalam bentuk tasbih ni. Tasbih maknanya satu perumpamaan, iaitu Nabi ni langkah dia tu cepat. Sungguh kami mesti berusaha dengan sedaya upaya melakukan hal yang sama, namun baginda tidak pun perlu bersusah payah untuk dia. Maknanya Nabi ni kalau dia berjalan cepat. Sahabat nak ikut cara dia tu kena menyungguh. Sahabat ni nak ikut langkah Nabi tu. Setengah riwayat kata Nabi ni supaya dia turun daripada lereng bukit, cara dia berjalan. Bermakna Nabi cara berjalan adalah cara fokus. Kita kata fokus. Maknanya Nabi ni dia fokus, setapak. Bila orang turun daripada curam, dia akan berjalan dalam keadaan kemah. Sebab dia takut gelecah. Mana setapak dia lakuh tu dia megang. Setapak. Itu cara berjalan Nabi SAW. Maknanya sahabat ni dia nak berjalan, nak sama dengan Nabi ni, dia kata kena badi lakuh serupa dengan Nabi, baru dah. Hadis yang ke-120, Ibrahim bin Muhammad ni seorang keturunan Ali bin Abi Talib karamallahu wajah. Maknanya anak beranak, cucu cicit ni. Ali bin Abi Talib pernah menceritakan mengenai sifat Rasulullah SAW. Ni hadis ni, 2-3 hadis ni kita jumpa dah dalam bab pertama ni. Dia repeat, dia ulang balik. Kana iza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sabab. Apabila berjalan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengangkat dan melangkah kakinya dengan kuat, seolah-olah sedang turun di lereng yang curam. Kita tengok kita bila nak jalan turun ke bawah, satu tempat hok kita tengok condong curam, kita mesti lakuh dengan lebih kuat, dengan lebih berhati-hati, sebab kita takut gelecah, takut rubuh. Jadi hadis ni adalah diriwayatkan oleh Al-Tirmizi, dilaporkan oleh Ali bin Hujr dan pelapor lainnya daripada Isa bin Yunus. Daripada Umar bin Abdullah budak Ghufrah, bersumber daripada Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Maknanya ni adalah cucu kepada Ali bin Abi Talib. Hadis yang ke-121, Ali bin Abi Talib karamallahu wajah bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffuan. Takaffian dalam kurungan itu boleh baca takaffian. Ka'annama yanhattu min sabab. Apabila Rasulullah SAW berjalan, dada baginda akan condong ke hadapan, berjalan seperti merunduk, seolah-olah sedang turun di lereng yang curam. Hampir sama semua hadis dia. Nak cerita Nabi ni dia melakuh tu dalam keadaan kita kata lebih fokus. Kita kata turun tu setapak terkemah. Dilaporkan oleh Sufyan bin Waqi' daripada bapanya, daripada Al-Mas'udi, daripada Utsman bin Muslim bin Hurmus, daripada Nafi' bin Jubair bin Mut'im, daripada Ali bin Abi Talib. Habislah bab yang ke-19. Sebab bab ni dia ulang-ulang hak dulu. Ni jemaah dah. Bab yang ke-20. Kau nak silap baca ni betul dah. Betul dah. Ni cara doa. Maaf dah. Betul dah. Bab yang ke-20. Bab yang ke-20, babu ma jaa fi taqna'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kain penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni dia ada kain yang tutup atas kepala dia. Gitu. Hadis 122, Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksirul qina'a ka'anna saubahu saubu zayyat. Rasulullah SAW sering memakai kain kina'. Kina' ni kita bahas dah dulu. Kain lapik seperti sapu tangan yang diletakkan di atas kepala di bawah kopiah supaya tidak tercemar oleh minyak, sehingga seolah-olah kain kina' baginda seperti kain penjual minyak. Maknanya Nabi bila dia pakai minyak, terutama minyak zaitun atas kepala dia akan letak kain kina' ni di bawah, kita kata di kawasan tekuk dia, supaya
minyak tu tidak mengalir sampai ke tubuh dia lah. Sebab hadis ni lebih kurang sama hak dulu. Kalau kita baca anak pun jadi confused. Kalau dia masuk bab hak terperinci ni, dia pecah sosok gitu. Hadis ini bertaraf dhaif. Dilaporkan oleh Yunus bin Isa daripada Waqi', daripada Rabi' bin Syahib, daripada Yazid bin Abban yang bersumber daripada Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik. Kemudian bab yang ke-21, bab ma jaa fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara duduk Rasulullah. Ni semua adalah bab 1, bab 2, bab 3. Hadis yang ke-123, Qailah bin Makramah melaporkan annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlis fil masjid wa huwa qa'idun al-qurfusa qala al-qurfusa qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsah ur'idtu min al-farqi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Rasulullah sedang duduk merapatkan kedua-dua paha ke perut baginda. Lalu Qailah berkata, apabila aku melihat Rasulullah SAW duduk dengan begitu khusyuk, aku menjadi gemetar kerana ta'ajub. Jadi ni adalah satu bentuk duduk. Satu bentuk duduk. Dia panggil qurfusa. Qurfusa ni duduk bertumpu pada punggung atau tulang ekor. Kedua-dua paha dirapatkan kedua perut dan dua tangan memeluk bahagian depan betis. Jadi dia kata Nabi ni pernah duduk dalam bentuk gini. Apabila maknanya sahabat ni tengok duduk dengan begitu khusyuk, sahabat ni jadi ta'ajub. Ta'ajub. Duduk lagu mana? Duduk lagu ni dah. Qurfusa dia panggil. Ada pun duduk ingat ada orang kepuk dia besar dia payah. Qurfusa tu lagu. Sama ada kaki silai tu, kaki itu tu boleh. Yang ada beberapa cara duduk, kok Nabi lagi. Ada orang cara duduk Nabi lagi. Kalau dalam semaya itu ada sok itu. Kok biasa dilakukan selepas misalnya. Itu misalnya, ada keadaan duduk ini. Kalau kita tahu baru kira sudah betul. Selesai misalnya di tempat yang ini, biasa yang setengah hoja dia untuk nanya sini. Ini laki-laki ni. Laki-laki untuk nanya. Tapi kata ada satu ayat, atak untuk fa'datan mawku bi'amali. Atak untuk fa'datan mawku bi'amali. Ada kau untuk bicara duduk, okey ha? Apa malu? Caranya Nabi. Lepas tu kalau opak sujud ni, contoh mau ambil lagi sujud. Jadi kain dulu lah kita sujud. Dia tanya itu dia apa habis. Ambil lagi dia tidak. Ambil lagi. Sebab nak supongan ambil lagi. Maksudnya supongan binatang ya. Ambil lagi daripada. Jadi kalau qurfusa tadi itu ini sama ada nak sipu kaki ataupun kita kaki betul. Maknanya Nabi duduk dalam masjid tu sahabat dia tengok dia. Dia tengok. Siapa macam Nabi cuma mengikuti lah. Dia ada sesuatu cara duduk lagu ni. Lagu ni. Tapi anak kalau itu besar. Contoh. Anak kadang-kadang untuk apa dia duduk mana pun. Jadi sahabat dia tengoklah Nabi duduk lagu tu. Jadi ni antara cara Nabi duduk. Selain daripada selo ke apa semua tu. Sebab tu dalam kita kata dalam semaya, kita boleh semaya dalam keadaan duduk. Antaranya orang jarang buat. Mungkin kerana tak tahu, iaitu duduk cara berselo. Boleh tu. Dia ada beberapa cara yang boleh kita duduk dalam semaya. Cara duduk. Satu kita duduk dia panggil apa ni? Ikhtiras, apa? Tawarruk. Tawarruk duduk dia. Ada Allah. Tapi kalau kita mampu tinggi dulu lah, maknanya kita duduk gini so. Lepas tu duduk ikhtiras.
Ini sah. Dua. Lepas tu duduk kiri boleh. Allah boleh duduk sana. Lepas tu saya duduk kiri. Kaki dua-dua kiri. Tak kok dia pandai. Tak kok. Kaki begitu. Hak duduk selo tu jarang orang buat. Pasal dia kata macam tak pernah jumpa. Boleh duduk selo. Kemudian hadis yang ke-124. Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Aku melihat Rasulullah SAW berbanding melunjur di dalam masjid dan sebelah kaki baginda diletak di atas kaki yang sebelahnya lagi. Ni cara duduk kedua. Bermakna kalau anda nak buat apa ni demo dia nak pergi kiri dulu. Hak tadi pun susah. Hari kiri. Ataupun kiri tu. Kadang dia kata kaki tu jangan ingat kiblat. Dia tak tahu. Ada kata kaki tu ingat kiblat macam tak hormat. Dia tak ada isu benar ya. Tak ada isu sini. Yang sentimen yang masyarakat kita ni dia berasa macam nak hormat juga. Dia kata tak boleh. Itu kita panggil mustalqiyan. Maknanya duduk keadaan berlunjur. Sebelah kaki baginda dia letak atas kaki yang sebelahnya lagi. Letak sil lagi tak ataupun dia lipat bawah. Kemudian hadis yang ke-125 Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kana Rasulullah SAW iza jalasa fil masjid al-majlisu ihtajaba biyadaihi." Apabila duduk di atas masjid atau dalam majlis, Rasulullah SAW duduk merangkul lutut dengan kedua tangan baginda. Maknanya hal tadilah Nabi peluk kepala lutut tu. Jadi insya-Allah sampai situ dulu 125 masih sudah ada. Kita sambung pada minggu hadapan. Sebab bab-bab yang ke depan ni hari Jumaat dia adalah bab-bab yang lebih terperinci daripada bab 1, 2, 3, 4, 5. Jadi insya-Allah kita jumpa minggu depan. Lebih kurang dalam 35 hari lagi dah nak puasa dah. Jadi kita kata masuk bulan Rejab Syaban ni bagi orang tinggal puasa, terutama orang rumah kita, anak tina kita kena peringatlah supaya dia nyungguh untuk qada puasa pada bulan Syaban. Adapun pada bulan Rejab ni dia tidak ada sebarang kelebihan khusus. Maknanya orang nak puasa macam biasa, boleh pahala pun seperti yang digalakkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa sunnah khamis dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafraqna min ba'di tafraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Allah.